Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selama-lamanya, kerana setiap masa Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nikmat kepada kita. Dan alhamdulillah, nikmat yang terbesar yang masih Allah Subhanahu wa ta'ala kekalkan dalam diri kita ialah nikmat Islam, nikmat iman, yang mana melalui dua nikmat ini pada malam ni dapat kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berada dalam satu taman daripada taman-taman syurga, rawdatun min riyadil jannah, sambil kita mendengar kalam Allah dan kalam Rasul. Inilah yang akan menjadi bekalan kita untuk kita bawa balik bertemu Allah di hari yang mana tidak boleh memberi manfaat malun wala banun, harta dan anak pinak, kecuali mereka yang kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera, dengan amal-amal yang saleh. Jadi satu perkara yang penting dalam kehidupan kita, yang mana merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah sebagaimana selalu kita duk dengar, boleh kata setiap kali Jumaat kita duk dengar perintah ini dan pesanan ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Takwa yang betul-betul, bukan takwa yang hanya di lidah, tetapi yang lahir daripada keimanan di dalam hati. Dan Allah Ta'ala menyambung lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati, wala tamutunna, jangan kamu mati, melainkan kamu dalam keadaan Islam. Jangan kamu mati. Allah Ta'ala gunakan takkid, penegasan, tamutunna. Kalau orang mengaji nahu, di ujung dia tu dia ada tamutunna. Tunna tu dipanggil nun takkid thaqilah. Itu mana penegasan yang sungguh-sungguh. Jangan kamu mati, melainkan kamu dalam keadaan Islam. Perintah ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita jangan mati melainkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam. Ini perintah, kalau kita tengok perintah
laisa fi maqduril insan, bukan dalam kemampuan manusia. Mati dalam Islam ni bukan kerja kita. Kita boleh berharap. Sebab ada disebutkan, ada orang Masya Allah semasa hidup di dunia, dia satu orang Islam yang beriman kepada Allah, tapi dibangkitkan di hari akhirat tidak ada iman di dalam diri dia. Sebab semasa nak mati tu tak mati dalam Islam. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta berlindung lah. Tapi ada setengahnya pula dalam kehidupan nampak dia ni, kehidupan dia bukan sebagai satu orang Islam, tapi di hari akhirat kelak dibangunkan, tiba-tiba dia jadi satu orang yang beriman kepada Allah, kerana dia mati di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita takut. Tidak ada jaminan untuk mati sebagai satu orang yang beriman, sebagai orang yang Islam, itu tidak ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dibimbangi oleh salafus salih kita. Takut mati dalam bukan Islam. Jadi sebab apa Allah Ta'ala perintah supaya kita tak boleh mati melainkan dalam Islam? Apa maksud dia? Kerana hanya agama Islam saja diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain pada agama Islam tak diterima. Cara hidup selain daripada agama Islam tak diterima. Sebab itu kita hidup di atas muka bumi ini, perjuangan kita, niat kita, tekad kita, usaha kita, di samping kerja buat kita mencari keperluan hidup, ialah bagaimana kita nak menyempurnakan kehidupan Islam dalam diri kita. Karena orang yang mencari selain pada Islam, selain pada cara hidup Islam, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia saja. Sebab tu matlamat hidup kita untuk Islam, demi Islam, kerana Allah. Itu saja. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Orang yang cari lain pada kehidupan Islam, cara hidup Islam, tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka dia dalam kehidupan akhirat nanti termasuk dalam golongan yang rugi. Rugi apa? Rugi hidup dia. Pasal hidup dia tadi bukan untuk Islam, bukan untuk sempurnakan Islam dalam hidup dia. Matlamat hidup dia untuk benda lain. Jadi dia balik-balik lah, hidup aku 60 tahun, 70 tahun, tak ada apa. Tak ada apa dapat aku buat balik sebagai bekalan di hari akhirat. Kosong, tak ada apa. Jadi sebab itu kita kena mati dalam Islam. Kalau mati di luar Islam, nanya kita, rugi kehidupan kita. Walaupun kita ni asal daripada Islam, mati tak Islam, kosong, terbatas habis amalan-amalan kebaikan kita. Jadi mati adalah Islam ini, kita tak boleh, bukan kerja kita. Kita tak mampu nak mati dalam Islam. Cuma qad ja'alallahu lahu sabilan ila dhalik. Allah Ta'ala dia jadikan jalan untuk kita mati dalam Islam.
Inilah maksud daripada perintah Allah, jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Maksud dia, hampa hidup kehidupan Islam yang akan membawa kepada kematian dalam Islam. Maksud hampa jangan mati melainkan dalam Islam ni, matilah dalam Islam ni, maksud dia kehidupan hampa ni mestilah ikut cara Islam, dan itu adalah jalan untuk mati dalam Islam. Idza akhadha bi kana qad ata billadhi huwa alayh. Satu orang tadi apabila dia telah beriman dengan Islam, macam mana dia nak mati dalam Islam? Macam mana nak mati dalam Islam? Dia tunjuk cara dia. Apabila seseorang tadi dia telah mengambil Islam dalam kehidupan dia sebagai agama dia, kana qad ata billadhi huwa alayh, maka dia kena melaksanakan tuntutan-tuntutan Islam. Bukan saja mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata, aku saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, aku saksi Muhammad itu pesuruh Allah. Tapi kehidupan dia tadi tak ikut perintah Allah, tak menunjukkan dia beriman kepada Allah, dia yakin pada Allah. Kehidupan dia tadi melencong daripada jalan Allah, daripada perintah-perintah Allah, dan dia mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dia tidak cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak hidup cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang telah terima Islam, untuk dia mati dengan Islam, dia kena tunaikan tanggungjawab dia terhadap Islam, tuntutan-tuntutan Islam tadi. Wa huwa ay yakhtara al-maut 'ala al-Islam, dan dia bersedia, dia pilih untuk mati untuk Islam. Dia sanggup mati, dia sanggup mati untuk Islam. Dia cinta kepada Islam, dan dia bercita-cita untuk mati dalam Islam, dan dia bertekad, kok mana pun aku nak mati dalam Islam. Itu kena ada, kok mana pun nak mati dalam Islam, tak mau mati lain pada Islam. Dan dia bimbang, dan dia tak suka, benci, bimbang mati selain pada Islam, bimbang. Bila cerita pasal orang-orang yang mati dalam keadaan kekufuran, dalam keadaan kemaksiatan, dia minta berlindung dengan Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma a'idhni min, ya Allah pelihara aku daripada hati dia pun rasa takut. Jangan duk cerita pasal mati dalam kafir, dia duk berasa duk nampak orang lain. Kadang-kadang kita kalau cerita pasal neraka, duk nampak orang lain, duk nampak orang kafir tu nak masuk neraka, kita tak nampak diri kita. Sebab tu salafus salih ni disebutkan, apabila diberi pilih, misalnya dia sebut dalam kitab, apabila diberi pilih satu jarak masa yang jauh lagi, dia dapat beramal amal yang hebat, dan masa yang terdekat dapat mati dalam keadaan beriman. Orang kata dijanjikan kepada dia, kalau seminggu, kalau mati dalam iman, makna seminggu lagi.
dijanji kepada dia untuk buat amal yang baik, misalnya dapat pi haji ke pi mana ke sebulan lagi, maka dia pilih untuk mati dalam iman, sebab dia tak yakin dah. Kalau diberi tempoh yang lama lagi, dia akan mati dalam iman. Itu punca atau apa orang panggil kebimbangan salafus salih untuk mati lain pada agama Islam. Dan kemudian dia sentiasa berdoa dengan penuh rendah hati, memohon kepada Allah untuk dimatikan sebagai orang Islam. Jadi kita tanya diri kita ni selalu berdoa ke untuk mati dalam Islam? Doa yang masyhur yang selalu kita berdoa, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan husnul khatimah. Mati Islam lal Islam insya-Allah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan matikan kami dengan buruknya kesudahan. Antaranya mati dalam tidak Islam, mati dalam keadaan tidak beriman. Dan sebenarnya berdoa memohon kepada Allah untuk mati dalam keadaan Islam ini adalah amalan para salafus salih dan amalan para nabi. Nabi-nabi ini berdoa untuk mereka mati sebagai orang Islam. Allah Ta'ala telah cerita nabi-nabi dia dan orang-orang salih daripada hamba-hambanya. Antaranya Allah Ta'ala telah memberitahu tentang Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam. Nabi Yusuf alaihi salam, antara doa ada yang dirakamkan dalam Al-Quran, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kamulah penjaga aku, kamulah pemelihara aku di dunia dan akhirat, maka matikanlah aku dalam keadaan muslim. Itu Nabi. Ulama telah bersepakat, ijma' ulama, bahawasanya Nabi ini tak akan berlaku kekufuran pada diri dia, sama ada sebelum jadi Nabi ataupun selepas jadi Nabi. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Nabi itu maksud tu pun dia berdoa, tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Takut. Sebab ada kebimbangan dalam diri mereka. Dan golongkanlah aku bis salihin, dengan orang-orang yang saleh. Himpunkanlah aku dengan dalam kalangan orang-orang yang saleh. Itu doa Nabi Yusuf alaihi salam. Wa anis sahara haitsu amanu fatawa'adahum fir'aun bil 'uqubah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menceritakan tentang ahli-ahli sihir. Bila mana Fir'aun ni dia telah buat hari perhimpunan, hari orang kata apa, pertandingan, perlawanan, mubarak, musabaqah, iaitu antara Nabi Musa alaihi salam dan ahli tukang-tukang sihir. Dipanggillah penyihir-penyihir yang handal-handal daripada setiap pelosok negara. Ditentukan satu hari diadakan perhimpunan. Semua ahli-ahli sihir ni mai habis, dan mereka telah minta daripada Fir'aun,
Kalau kami menang kata, jadilah kami orang-orang yang hampir dengan kau. Fir'aun kata, confirm, jamin. Kalau menang kata, kamu akan jadi minal muqarrabin, orang yang hampir. Maknanya orang VIP. Maka berlakulah pertandingan tadi. Dia tanya, kamu nak tunjuk dulu ke kami nak tunjuk dulu? Maka Nabi Musa kata, hampa lempaklah dulu apa yang hampa ada. Maka mereka pun pakat lempak tungkat ni. Lempak tukar bertukar jadi ulat. Ulat begitu agresif lari sana sini, pakat belum menjerit para hadirin ni. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dia lempak tungkat dia. Bila dia lempak tungkat dia jadi ulat paling besar. Dia sedut Nabi ulat-ulat tukang sihir tadi. Semua masuk dalam perut dia. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Tiba-tiba ular dia tadi menelan habis apa yang mereka buat sihir tadi. Jadi di sini ahli sihir pun dah nampak ini bukan sihir ni. Ini satu benda yang lain, iaitu mukjizat. Bukan sihir, mukjizat. Dia pun nampak. Fa ulqiya as-saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Maka bersujud semua tukang sihir. Mereka berkata, kami beriman dengan Tuhan sekalian alam, Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhan Musa dan Harun. Jadi apabila Fir'aun lihat ni, dia kata ni pun tipu daya. Ni semua ni dia tetap juga nak tahan dengan kekufuran dia. Tetap juga dia kata sihir. Dan dia janji pula, dia ancam pula tukang-tukang sihir yang telah beriman ni. Dia kata la usallibannakum, aku akan salib kamu. Aku akan potong tangan, kaki. Wala usallibannakum ajma'in, aku akan salib kamu semua. Maka ketika itu tukang-tukang sihir tetap juga dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kesabaran dan matikanlah kami dalam keadaan Islam. Doa untuk mati dalam Islam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia telah wasiatkan anak-anak dia. Dan cerita Yaqub, Nabi Yaqub alaihissalam, dia wasiatkan anak-anak dia supaya mati di atas Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perkara ini, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Sehingga firman Allah taala, fala tamutun illa wa antum muslimun. Jadi kesimpulan dia, supaya kita mati adalah Islam, yang pertama ialah kita tunaikan tuntutan-tuntutan Islam. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita memang bertekad, kok mana jadi pun nak mati atas Islam. Dan kita tak mau nak mati atas selain pada agama Islam.
Yang kedua, yang ketiga ialah kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati dalam Islam. Sebagaimana nabi-nabi pun berdoa untuk mati sebagai satu orang Islam. Itu kesimpulannya. Mudah-mudahan Allah SWT bagi taufik untuk kita amalkan, insya-Allah. Jadi kita sambung kitab Bulughul Maram.